Assalamualaikum, welcome back to my channel. Okay. Alright, anak saya Nashmika. So, hari ni macam biasalah kita nak berkongsi cerita tentang update Lee Kwang Soo sebelum menjelang episod akhir dia. Dah dekat dah. Alright, so untuk hari ni Acap nak share dengan korang tentang episod 55. Alright, tapi sebelum kita nak mula tu, Acap nak share sikit benda baik dengan korang. Alright, so kepada mana-mana orang Malaysia seluruh Malaysia yang mungkin tengah cari phone, korang nak cari kedai handphone yang murah, yang kena dengan bajet korang, Acap nak suggest kat korang satu kedai phone ni. Aku rasa semua orang tahu, U-Gadget. Alright, so ceritanya last week Acap ada belilah new phone. Alright, so hari ni Acap nak unboxing dengan korang. Tapi sebelum tu, korang yang mana-mana belum follow IG U-Gadget, ini IG dia, korang boleh follow, korang boleh tengok segala macam phone yang korang nak ada dekat situ. Alright, korang just DM dia orang untuk dapatkan apa-apa info. Alright, tapi sebelum tu kita nak unboxing dulu. Alright, okay, mesti korang tanya-tanya kan handphone apa yang Acap beli. Of course lah, ini one of my dream phone yang Acap nak beli. Aku rasa semua dream semualah, which is Teneng. Yeah, alright, nampak tak? Nampak tak guys? So inilah dia. Okay, sebab sebenarnya Acap dah buka plastik dia. So nampak plastik dia tak senonoh kan. Sebab itu excited sangat. So hari ni Acap nak buka dengan korang. Okay, tapi ini kejap lagi kita save last for the best for the last. Last for the best. Mana lah. Untuk dekat U-Gadget ni, of course, kalau korang pergi dekat mana-mana center dia sendiri, aku rasa kalau kau beli phone dengan harga spesifik tu, kau akan dapat phone saja. Tapi dekat U-Gadget tak bro. Kau nampak dia bagi aku satu bag. Satu bag barang. So kat dalam ni ada pelbagai free gift yang dia bagi. Okay, of course tadi kita dapat phone. Nombor 2, dia bagi receipt lah, of course lah kan. Receipt, bukti pembayaran. Nampak tak? Guys, dia bagi Acap free tempered glass, of course. And dia bagi Acap free casing. Nampak tak? Ini bukan dua sahaja yang dia orang bagi. Dia orang ada bagi juga original punya power adapter USB punya. Nampak tu? Ini pun dia bagi guys. Nampak tak guys? Ini pun dia orang bagi. Dia orang sempoi habis lah U-Gadget. And dia orang bagi ni. Nampak tak? Earpod ni ban. Ni earpiece ke earphone lah kot. Dia orang bagi secara percuma Ini bukan kata kau kena tambah RM20, kau kena tambah RM10. Tak, dia percuma dia bagi dekat korang. So masa yang telah ditunggu-tunggu telah pun tiba. Asal kau sasol dia. Alright, so Acap nak buka dengan korang. Okay, teng teng teng. ASMR. Teng teng teng. Teng teng teng. Guys, this is for real guys. This is for real. Okay. So memang kita tahulah kalau untuk iPhone ni dia tak ada bagi benda lain. Dia bagi kau type C punya kabel ni je. And then the phone. Gua sayang mat nak buka. Right, so kita on. Tengok dia on tak on. Tereng. Yes. Alright guys, dah boleh on. Nampak tak tu? So ini adalah my new phone untuk myself, insyaAllah. Alright, so terima kasih kat korang yang mana support. Kalau korang nak beli phone juga, korang boleh pergi dekat U-Gadget, terus PM diorang senang cerita. Diorang akan bagi korang servis yang sangat-sangat menarik. Terima kasih juga kepada U-Gadget. Dan satu lagi, Acap nak bagi tahu kat korang semua yang sepanjang lockdown ni, U-Gadget menjalankan semuanya secara postage. Alright, postage diorang on 100%. Korang mesti risau lah kan, sebab of course lah korang risau sebab beli phone mahal-mahal kan, takut ada bila sampai kan ada masalah, pecah, takut kena campak apa semua kan. Korang jangan risau sebab apa, U-Gadget menggunakan perkhidmatan khas untuk diorang punya company sendiri, which is sampai sekarang zero komplain pasal phone dia. Tak ada apa-apa komplain, semuanya alhamdulillah selamat sampai. So memang trusted sebab Acap sendiri pun dah 2-3 kali juga menggunakan servis ni. Alhamdulillah semua sampai dalam keadaan yang sangat-sangat baik, tak ada masalah. Kalau korang nak, korang pergi PM U-Gadget sekarang. Okay, ciao lu, kita layan the video. Alright, so untuk episod 558 ni, dia punya konsep is datangnya daripada Jesuk sendirilah. Masa episod 557 dia ada sebut pasal dia kawan-kawan dia boleh datang masak untuk dia. Dia kata macam tu. And then dia kata kalau boleh konsep tu dia nak semua orang pakai baju macam hamba lah, dalam sistem macam raja-raja kan. Dia seorang je nak pakai baju macam orang-orang mulia lah, macam lord lah konon kan. So benda tu dia ambil oleh PD-PD diorang. And terjadilah episod
558 ni. So konsep dia macam aku cakap tadi lah. So episodnya dimulakan dengan 7 orang members without Jesuk keluar daripada satu tempat berpakaian seperti hamba tu macam aku cakap tadi, and then diorang datang and diorang clueless sebenarnya. Diorang kata kenapa ada Lord You apa semua tu kan. And then episod tu juga dimulakan dengan biasalah kalau Running Man, dia punya opening scene memang aku tunggu-tunggu. Setiap kali Running Man, antara benda yang aku tunggu-tunggu adalah opening scene. Sebab biasa diorang akan starting the opening scene dengan teasing, kacau members yang lain. Untuk episod ni, first diorang dah start kacau Suk Jin lah. Sebab Suk Jin dah pergi menangis dekat program si Jesuk. Sebab masa Jesuk buat 30 years punya celebration untuk debut dia dalam bidang industri tu, si Suk Jin ni ada bagi macam ucapan lah dekat si Jesuk ni. Tapi dia punya ucapan macam nampak awkward dah. Dia siap menangis tak boleh belau. And asyik bahan dia dengan satu words ni yang pada aku pun macam awkward dah. Dia macam ayat macam anyway, every people have their own pressure. Lebih kurang lah macam tu lah kan. Aku tak ingat sangat, tapi macam tu lah. Dia asyik bahan Suk Jin dengan benda tu. Macam tu lah. Tapi memang episod tu pada aku, episod kali ni dia macam lebih kepada, tak tahu lah, dia nak gelak tu ya, tapi nak sedih pun ya. Macam episod yang sebelum ni, dia more to emotion tau. Sebab itu mungkin episod yang first orang shoot lepas announcement Guangzhou keluar. Yang ini episod yang kedua. Mungkin dia punya vibes tu ada, cuma tak kuat macam yang sebelum ni lah. Tapi nampak macam diorang ni betul-betul nak habiskan masa dengan Guangzhou. Aku rasa of course Guangzhou ni diorang sayang gila-gila kan. So lepas dia Jesuk datang apa semua, and then the game start lah. So the concept game is diorang kena masak untuk raja yang masih ada. So contohnya, okay, macam sekarang Jesuk raja, diorang kena masak lah dengan apa yang diorang suruh and apa yang raja nak makan macam tu. And then diorang akan dibagi duit dengan penalty stick untuk ada function masing-masing lah. Penalty stick tu adalah untuk dipilih, korang kena penalty lah. Lagi banyak penalty stick, lagi senang lah kau dipilih. Macam tu. And then coins tu pula digunakan untuk diorang punya benefit dan diorang boleh tukar raja. Faham tak? Itu yang best tu. Part yang paling best dalam episod 558 ni is part diorang tukar raja lah. Sebab every time raja tu bertukar, dia punya punchline lain-lain tau. Macam first Jesuk punya pemerintahan is best tau. Dia macam kelakar, dia macam ringan-ringan gitu lah. Dia orang main game apa semua kan. Lord Rambo, itu aku tak boleh belah sekali. Dia punya punchline tu kan. And then diorang dah main pijak-pijak kaki tu. And then lepas tu diorang dah tak tahan lah. Diorang kata Jesuk ni kejam lah apa semua. Diorang berpakat untuk tukar raja. Tukar raja dapat pula kat Guangzhou Mat. Dapat kat Guangzhou tu dah satu hal. Guangzhou memang dia akan bully Jesuk lah. Sebab kau tahu lah, kalau Jesuk jadi raja, of course dia akan guna kat Guangzhou ni kau kan. So bila Guangzhou jadi raja, tak lama Mat. Tak lama. Guangzhou jadi raja, tak silap aku berapa minit dia. Lepas tu dia dah kena. Kalau contoh masa Guangzhou jadi raja, dia suruh Jungkook dengan Suk Jin pergi beli bahan untuk diorang masak makanan. Tapi diorang balik-balik kata mahal. Lepas tu Jesuk dia macam rela hati lah. Dia volunteer nak pergi dengan Somin. Dia kata dia boleh dapat separuh harga daripada apa yang Jungkook dengan Suk Jin ni cakap. So dia pun bagi duit. And then dengan Suk Jin tiba-tiba ikut daripada belakang. Lepas tu kali raja bagi arahan dia, ada je dia punya cheat kan. Lepas tu Guangzhou dah macam sebab dia kena bagi duit lagi lah. Sebab duit yang tadi tu diorang dah hilang kan. And then masa dia baru nak bagi keputusan, dia baca scroll. Dia kata raja dah kena ditukar. So maknanya hamba-hamba ni bukan pergi beli makan, bukan kena rompak, kena apa, tapi dia gunakan duit tu untuk diorang tukar raja. Sebab itu syarat dia. Kau kena gunakan coins yang tertentu dalam amount yang tertentu untuk kau tukar kau punya lot lah. Macam tu. So dia tukarlah balik ke Jesuk. Bila tukar balik ke Jesuk apa semua, and then benda tu sama ke tapi setiap kali tu aku cakap, dia punya punchline is setiap kali diorang hantar hamba-hamba ni pergi ambil bahan, balik mesti ada hal lah. Kena samun, kena copet, lepas tu kena kejar rimau, macam-macam trik yang dia orang buat. And then okay, kat sini aku nak listkan punchline dia. Masa Haha punya pemerintahan, Haha jadi raja pun kelakar agak. Dia orang berlakon jadi kononnya dia orang kena pocket keeper lah, macam tu lah. Tapi sebenarnya dia orang pun pergi menggunakan duit tu untuk tukar raja. Towards the end untuk episod ni, raja yang aku rasa aku paling tunggu nak dia jadi which is Raja Kim. Kalau kau tengok daripada episod ni, daripada awal Jungkook ni memang orang yang setia dengan raja lah. Dia jaga raja elok-elok. Kalau orang tu degil, dia pukul kan, dia tolak kan, dia punish kan, beratur pun Jungkook yang buat. So dia orang bawahan raja yang sangat-sangat gempak kan. Tapi bila dia jadi raja, itu best. And then ada satu punchline Jesuk ni aku tak boleh belah.
Dia macam ni tau. Dia pergi depan, dia hilang daripada tempat tu. And then Jungkook ni macam mana pergi si Yu Jae-suk. Lepas tu sekejap lagi dia datang balik dengan ada macam tempat Chang tu. And then dia bawa tongkat. Lepas tu dia tanya, mana Sok Sam? Suk Jin kan? Suk Jin mana Suk Jin? Saya dah tanam dia. Wah, aku punya tak boleh belah. Besar aku gelak. Lepas tu Suk Jin balik. Suk Jin balik, dia orang buat lah lakon kan. Korang kena tengok dia punya episod ni memang secara ringkasnya pada aku memang sangat-sangat best but emotional. Kenapa aku cakap emotional? Sebab of course lah, dia orang ada selit-selitkan juga jokes Kwang-soo yang Kwang-soo dah nak gerak kan. Contoh first starting dia, PD dia dah cakap dia buat episod ni sebab dia kalau boleh dia nak buat sebelum Kwang-soo gerak. Itu pun aku dah rasa macam bestnya doh. Maknanya production dengan dia pun ngam kan. And then second masa Jae-suk naik belakang Kwang-soo masa tu. Lepas tu dia kata might be after this dia tak ada chance lagi nak naik belakang Kwang-soo. Itu aku macam And ketiga, aku rasa yang paling menyentuh jiwa of course Phil Chok-Cross. Tiga tu. Tapi Phil Chok-Cross tu kau hajar tu, dia bangang betul. Dia pilih orang nak pergi beli makan pun dia macam, siapa nak buat? Dia kata Lee Ji akan pergi. Dia kata brother Lee Ji. Okay, Phil Chok akan pergi. Lepas tu dia buat muka dia macam tu Memang aku tak boleh belah kan. Tapi itulah antara emotional. Dia 2 kali tak silap aku diorang buat Phil Chok Cross tu. Sebelum Sok Jin kena tanam dengan Jae-suk tu pun diorang buat Phil Chok Cross. And then ketiga, masa hujung-hujung tu, masa pemberian hadiah, Jungkook banyak kacau dia. Dia bagi hadiah kat orang tu. Korang kena tengok macam mana Jungkook kacau dia apa semua. And the most big part yang aku rasa sebab is sebenarnya the last part Okay, Kwang-soo kena penalty tau. Dia Suk Jin dengan Jungkook kena penalty, which is penalty dia basuh pinggan. Lepas tu shoot. Alah, come on lah. Running Man je pun kan. Okay, Suk Jin cakap Kwang-soo, kau tahu tak? Dia kata, kenapa? This is might be your last penalty. Dia kata kat Kwang-soo. So masa Suk Jin cakap macam tu, aku macam we spending 11 years kan tengok Kwang-soo kena penalty and so on. Dia rasa macam tu satu feel yang. And then lepas dia cakap macam tu, korang boleh tengok reaction muka Suk Jin memang kosong. Dia tenung je Kwang-soo tu. And kau boleh nampak Kwang-soo basuh pinggan. Dia senyum tapi sejuta makna ada dalam hati dia. And then terus ke preview episod yang seterusnya. Yang tu aku dah tak boleh tahan sebenarnya. Dekat ujung episod 558 ni, dia lah masa preview Kwang-soo nangis tu kan. And then nampak Jungkook Kwang-soo punya last episode. So aku harap kita boleh tengok semua sama-sama. Yang mana peminat Kwang-soo, peminat Running Man, this is the last one. And kalau kau perasan dekat preview belah atas tu, dia orang dah tulis Running Man with Kwang-soo, which is Kwang-soo tu dah kira orang luar. Of course aku tak ready nak tengok. Sebab aku tengok preview dia tu pun aku dah cukup tersentuh. Sebab yelah, orang yang menghiburkan kita, gelakkan kita, bersama kita kan. Aku rasa ramai orang share benda-benda ataupun momen-momen dia orang tengok Running Man since bila, kenapa, dekat mana. Mesti banyak memori dia Running Man and Kwang-soo sendiri. Aku setuju juga kebanyakan daripada kita kenal industri K-pop ni datangnya daripada Running Man. Aku pun macam tu. Aku kenal industri K-pop ni datangnya daripada Running Man, daripada Kwang-soo juga. So might be this is the last time untuk kita tengok dia. Kita tak tahu apa mission dia, siapa guest dia. So kita tengok episod dia minggu depan. Kita ready. InsyaAllah aku akan keluar juga video untuk episod akhirnya. Aku kind of emosi sikit towards the end ni. Aku tak pernah nangis untuk something yang yalah macam ni kan, nak Korean thing. Aku bukan nak kata apa, I just love the show. And I love Kwang-soo so much. His jokes, dia punya passion. But as peminat aku kena terima juga yang lepas ni dah tak ada dia dah. Episod dia mungkin tak keluar lagi, tapi daripada reality diorang dah start shooting tanpa Kwang-soo dah. Memang dah tak ada dah. So kita tak tahu apa yang production akan buat. Mungkin dia akan buat macam Gary, ada 1-2 episod sebagai guest, kita tak tahu. So kita jumpa dia video akan datang insyaAllah. Tu sampai sini je lah. Kita jumpa lagi.